Hello murid-murid dan penonton yang sedang menyaksikan Cergas bersama dengan Kak Eli Arifin di sini. Hari ini kita akan sama-sama melakukan aktiviti yang sangat menarik, iaitu aktiviti imbangan. Jadi sebelum Kak Eli bersama dengan cikgu kita yang akan sama-sama mengajar hari ini, kita saksikan dulu profil guru. Baiklah, murid-murid sekalian, inilah dia Cikgu Ayu. Hai, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, cantik, manis cikgu hari ini ya. Terima kasih, Eli. Baik, cikgu, dalam Cergas Prasekolah pada hari ini, kita akan lakukan aktiviti imbangan. Betul. Jadi sebenarnya aktiviti imbangan ni sangat-sangat penting. Sangat-sangat penting kalau kita tengok setakat mengimbangkan badan, setakat imbangkan tangan dan juga kaki. Apalah sangat aktiviti dia kan? Sebenarnya kan Eli, apabila kita buat imbangan bagi anak-anak murid cikgu yang buat imbangan, kita dapat fokus. Anak-anak murid kita dapat fokus kepada sesuatu perkara yang dia buat. Contoh bila kita imbangkan badan kita, orang macam ada koordinasi kita punya fikiran antara macam mana nak mengimbang jadi diorang akan fokus apa yang mereka nak buat. Itulah penting bila kita nak menulis, kita nak membaca. Jadi sangat-sangat penting untuk fokus. Baik, okey. Baik, cikgu, kita akan lakukan aktiviti imbangan sekarang ini. Tapi ada pelbagai jenis aktiviti imbangan kan cikgu kan? Betul. Kalau ikutkan kita, hari ini kita nak buat dua aktiviti imbangan. Yang pertama, imbangan secara statik. Dan juga yang kedua, imbangan secara dinamik. Imbangan secara statik, imbangan secara dinamik. Apakah perbezaannya dan mungkin cikgu boleh tunjukkan macam mana caranya? Alright. Okey, untuk imbangan statik, ia bermaksud imbangan secara tetap. Okey. Jadi apabila kita buat imbangan, contoh imbangan sebelah kaki kaki, kita angkat kaki, kita mengimbangkan badan kita. Ini kita dah panggil imbangan secara statik. Sebab kita tak bergerak, kita stay, kita berada di tempat yang sama. Okey. Ini imbangan statik. Okey. Itulah jenis imbangan statik. Jadi kita nak mulakan dulu aktiviti kita. Okey, imbangan statik kita kira dalam kiraan 10 lah. Okey. Jadi macam ni, angkat sebelah kaki. Saya buat kiri dulu boleh cikgu? Boleh. Yang mana-mana Eli rasa selesa. Okey. Angkat sahaja kaki. Berapa? 10? 10. Kita kira sama-sama. Okey? Okey. 1, 2, mula. Okey. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Selepas itu kita tukar kaki. Tadi macam saya sudah gunakan kaki sebelah kiri. Jadi saya akan gunakan kanan, Eli gunakan kiri. Okey. Kita mula 1, 2 mula. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Itulah imbangan statik. Kita berada tetap. Kita berada tetap di tempat kita. Tujuannya untuk apa cikgu? Tujuan dia bila kita buat imbangan, kita akan fokus. Kita akan fokus kepada apa aktiviti kita buat. Okey. Kita dah tahu berkenaan dengan imbangan statik. Ya, betul. Sekarang ini kita nak tahu imbangan dinamik. Imbangan dinamik pula macam mana? Okey, untuk imbangan dinamik, apa yang bezanya? Yang statik kita duduk stay kan? Tetap. Kalau imbangan dinamik, kita mengimbang sambil berjalan. Okey. Imbangan secara berjalan. Kalau biasanya dinamik ni kita buat dengan alatan. Ada alatan. Dengan alatan. Dia macam kita fokus. Macam kalau tanpa alatan macam ni. Kita akan berjalan, depakan tangan, berjalan ke depan. Kita mengimbangkan. Ada setengah orang kalau tak seimbang kita akan jatuh juga. Betul tak? Itu imbangan dinamik. Kita berjalan sambil kita imbangkan badan kita. Berjalan lurus ke depan, pandang depan. Ini macam catwalk cikgu. Ya, macam catwalk. Model-model kan. Anak-anak murid cikgu kalau berjalan tu kena seimbang. Kalau tak seimbang,
jatuh. Jadi itulah perbezaan antara dinamik dengan statik. Baik, yang dinamik itu boleh kita lakukan je. Boleh, jom kita lakukan sambil depa tangan supaya dia kita lagi seimbang. Baik. Okay? Dengan kiraan 10 ya. Okey. Kita buat sama-sama ya anak murid cikgu. Okey, 1 kita mula dengan kaki Kanan. Okey, 1 2 mula. 1 2 3 4 5 ke belakang pula. 6 7 8 9 10. Itu cara kita imbangkan badan kita. Baiklah. Kita dah tahu tentang imbangan statik dan juga imbangan dinamik. Jadi murid-murid boleh praktikkan di rumah. Sekarang pun boleh sama-sama kita lakukan. Dan kita nak berehat seketika, cikgu. Okey, boleh. Kita nak ambil nafas. Okey. Baik. Tapi sebelum itu kita saksikan dulu panduan cergas. Okey, jom. Baik. Jadi jangan ke mana-mana. Untuk panduan cergas pada kali ini, murid-murid tahu tak? Buah kurma kita selalu makan semasa waktu bulan puasa, betul tak? Jadi bukan setakat bulan puasa sahaja. Anak-anak murid cikgu boleh makan sepanjang masa setiap hari. Sebab apa? Sebab dekat dalam kurma ada gula semula jadi yang boleh menambahkan tenaga kita. Jadi, anak-anak murid cikgu boleh makan kurma. Faham tak? Kembali di Cergas Prasekolah bersama Kak Eli Arifin di sini dan juga Cikgu Ayu. Ya, hari ini kita akan sama-sama melakukan aktiviti imbangan. Okey, aktiviti imbangan. Kita nak teruskan lagi dengan aktiviti imbangan kita pada hari ini. Kita sama-sama mengimbangkan badan kita, cari fokus kita kat mana. Okey, fokus yang pertama kita. Imbangan kita adalah imbangan statik. Imbangan statik dulu kan. Okey, untuk imbangan statik kita nak kira 1 sehingga 10. Baik. Imbangan statik ni kita buat lebih sikit sebab dia kena macam memberi fokus yang menggunakan otak dan minda. Otak kita untuk fokus. Okey, kita teruskan. Boleh, cikgu. Okey, dia macam sama macam yang kita buat, tapi yang ni cikgu nak ubah sikit. Kita pergi ke sebelah tepi. Tadi kita buat imbangan statik kita adalah ke depan. Okey. Betul? Okey. Jadi kita terus ke tepi. Cikgu tolak tepi. Jadi kita mula dengan kaki mana dulu? Eli rasa selesa kaki mana? Kaki kanan. Kaki kanan Okey, jadi anak murid cikgu, jom kita buat sama-sama dalam kiraan 1 sehingga 10. Baik. Okey, kaki angkat. Pergi ke tepi, angkat tangan ke atas untuk lebih imbangkan badan kita. Jadi kita kira 1 sampai 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Itulah dia imbangan sebelah kanan. Kita mulakan pula dengan kiri. imbangan sebelah kiri. Baik. Okey, boleh? Boleh, cikgu. Boleh? Okey. Jadi kita angkat kaki kiri. Tolak ke tepi. Angkat tangan untuk imbangkan lagi. Jadi kita kira sekarang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nak jatuh ke? Jadi ini adalah aktiviti imbangan tanpa alatan. Betul. Imbangan tanpa alatan secara statik. Secara statik. Baik. Seterusnya, cikgu? Seterusnya, kita nak melakukan imbangan secara statik menggunakan alatan. Wow. Okey. Alatan yang pertama kita nak gunakan adalah buku tulis. Jom kita ambil buku tulis. Boleh? Okey, jom kita ambil buku tulis. Okay. Macam mana caranya? Eli 1 dan saya 1. Okay. Anak murid cikgu jika ada buku tulis, boleh ambil dan letakkan di atas kepala. Dia apa-apa buku pun boleh ke, cikgu? Boleh, tak ada masalah. Untuk kita, orang kata apa? Cek kita punya seimbang ataupun tidak. Kalau kita tak seimbang, buku ni akan jatuh. Jadi kita imbangkan buku ni ke atas kepala kita. Okey. Dan angkat kaki
dalam kiraan 10 tau Eli. Okey. Okey, angkat kaki kanan ke depan. Kanan tu kiri. Kanan, kiri. Kaki kiri, kaki kanan dululah Eli, kaki kanan. Angkat Cikgu angkat kaki kanan. Okey, Okey. kita cuba Okey. Satu, angkat kaki kanan. Okey. Depakan tangan. Pegang tangan. Okey, kira. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Selepas itu, macam model tak cikgu rasa macam bercakap apa mendongak macam tu kan. Okey, kita mulakan dengan kaki kiri kita pula. Okey. Okey. Macam sama je. Angkat kaki kiri, Allahu depan Akbar. nampak tak? Tak seimbang. Kak nampak Eli tak? kita tak seimbang. Tu contohnya. Itu Kalau tak contoh, itu seimbang. menunjukkan contoh lah. Okey. Okey, jom. Angkat kaki kiri, depakan tangan dalam kiraan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh, cikgu pergi sebab cikgu mengira. Cikgu lupa ada buku atas okey. kepala. Jadi, tak dikecualikan. Dikecualikan kan. Okey, Sebab okey. cikgu macam pandang anak murid cikgu macam, hai anak murid. Cikgu macam terlupa pula ada buku kat atas kepala. Betul. Sebab itu cikgu cakap kita kena fokus. Betul, cikgu. Baik. Fokus. Okey. Jadi kita dah kirakan 10 kiraan untuk alatan. Kiri dan kanan. Kiri dan kanan untuk alatan buku betul. tulis. Jadi seterusnya apakah alatan kita akan gunakan? Seterusnya, alatan yang kita akan gunakan adalah pundi kacang. Jadi kita ambil pundi kacang Wow. Okey, jom kita lekat. Bundi kacang atas Cikgu ada 2 pundi kacang. Jadi Eli minat merah ke hijau? tak kisah mana-mana. Cikgu ambil merah lah sebab cikgu pakai baju merah. Okey, baju hitam merah kan. Cikgu ambil merah, Eli ambil hijau. Okey. Ni aktiviti sama juga tapi Okey. ni sebelah sisi. Sebelah Sebelah sisi? sisi yang kita buat tadi kan. Okey. Jadi letakkan dekat atas kepala. Okey. Angkat kaki kanan. Aha. Gerakkan sebelah sisi. Depakan tangan supaya kita lagi stable. Okey. Stabil lah. Jadi kita kira dari pada dalam sekarang. kiraan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okey. Stabil tu cikgu. Cikgu fokus. Okey. Tahniah cikgu. Yes, tahniah. Eli pun tahniah sebab berjaya. Okey, kita fokus pula kepada kaki kiri. Okey. Angkat kaki kiri. Kita bawa ke tepi. Dan? Sisi, angkat tangan. Dan kira. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pandailah. Okey, bagi tepukan dekat anak murid cikgu juga sebab Ya. berjaya Melakukan aktiviti. aktiviti ini. Okey, seterusnya bahan kita yang berikutnya adalah Okey. jom kita tengok. Okey. Apa ni cikgu? Wow, ada bola pingpong. Ada bola pingpong dan juga sudu. Jadi Eli pilih hijau Hijau, lagi. sama. Okey, satu untuk Eli dan satu untuk saya. Okey. Yang ni gerakan dia mestilah ke Depan. ke belakang. Condongkan kaki Condong ke ke belakang. depan. Okey, wow. Condong ke depan, kaki ke belakang dengan Saya rasa saya tahu. Macam Dia letak mana? bola pingpong atas sudu. ya betul. Lepas tu macam ni. Lepas tu kita letakkan dekat mulut. Oh, mencabar. Mencabar Bergerak-gerak tugasan tau dia bola mencabar. ni. Cikgu pun rasa berdebar. Okey, inilah aktiviti-aktiviti yang saya jalankan dekat prasekolah bersama okey. anak-anak murid. Jadi, jom kita cuba kaki Baik. kanan dulu kaki kanan. Okey? Boleh. Mana-mana Kita Condongkan dulu. condongkan dulu baru kita letak. Boleh Okey. Kita buat keadaan tu. Okey. Okey, angkat. Okey, boleh? Boleh. Okey. Macam mana nak kira? Kira. Kita ada kiraan kita nanti. Kita kiraan, kita kira nanti. Okey. Alright. Cikgu kita hebat, cikgu kita kira dalam hati. Cikgu. Kira dalam hati pun sama. Cikgu hampir hampir nak mengira dengan mulut tapi terlupa. Nanti baik cikgu fokus. Itu nampak tak kena fokus. Fokus. Jadi Okey. kita teruskan dengan kaki Kiri. Kiri. Okey. Baik. Kita mulakan. Condong dulu.
sabar tu. Tak sabar terus berlantun Okey, itulah aktiviti secara imbangan secara statik yang kita buat. Yang pertama sekali dengan buku tulis. Buku tulis dengan alatan. Dengan buku tulis. Kemudian yang kedua, pundi kacang. Dan yang ketiga, sudu dan bola pingpong. Okey, itulah dia pergerakan secara statik imbangan dia. Okey? Baik. Okey, cikgu, kita nak berehat seketika, cikgu. Okey. Kita ambil nafas. Okey, baik. Dan selepas ini kita akan lakukan aktiviti lagi satu ya, cikgu ya? Ya, betul. Jadi ini lagi mencabar. Masya Allah. Kita cuba sama-sama ya. Ya. Jadi kembali selepas ini dalam Cergas Prasekolah. Jangan ke mana-mana. Jadi murid-murid di rumah harapnya dah bersedia juga dengan aktiviti kita sekarang ini. Apa yang kita akan lakukan, cikgu? Okey, nampak tak dekat depan kita ada 2 palang besi. Kita buat sebaris. Ini untuk bertujuan aktiviti kita seterusnya adalah imbangan secara dinamik. Lebih mencabar daripada tadi kita punya aktiviti. Jadi aktiviti kita yang pertama imbangan secara dinamik tanpa alatan. Kita tak menggunakan apa-apa alatan. Okey. Jadi cikgu tunjukkan dulu macam mana caranya. Okey, caranya adalah kita naik ke atas ini, okey, berdiri di atas ini. Tapi hati-hati. Naik tu bismillah dulu utama. Bismillahirrahmanirrahim dan juga awak kena seimbang. Baik. Nanti awak boleh terjatuh. Pastikan bila naik kena seimbang. Berdiri dekat atas ini dengan seimbang, berjalan macam model. Ni kita buat berjalan catwalk. Dengan seimbangkan badan kita, depakan tangan dan berjalan pandang ke hadapan, fokus. Kalau awak tak fokus, awak mungkin akan terjatuh. Jadi cikgu nak awak kena fokus kepada apa yang awak buat. Kena seimbangkan badan, pandang depan dan terus berjalan. Berjalan. Tapi kita pandang bawah juga, cikgu, kan? Boleh pandang, tak ada masalah. Tapi kena pastikan kita punya langkah ni boleh pandang dan kena fokus. Lepas itu pandang belakang. Pusing tu kena hati-hati supaya kita tak terjatuh. Jadi tengok juga kita punya ruang. Okey, jalan sahaja. Macam tu. Hati-hati. Okey, boleh Eli? Boleh. Kita pula buat Tadi cikgu dah tunjukkan cara dia. Gini je Kak Eli. Okey, semua anak murid cikgu pun boleh buat. Okey, silakan Kak Eli kita. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Okey, murid ikut cara Kak Eli ya. Okey. Naik atas ni, depakan tangan dan jalan. Model. Bayangkan anda seorang model. Okey, yang pandai. Kemudian di penghujung tu pusing elok-elok. Perlahan. Okey. Kita mulakan. 1, 2, 3, 4, 5. Kita bagi tepukan untuk Kak Eli kita. Pandai betul lah Kak Eli menjadi model tadi. Seorang model. Dah biasa, cikgu. Biasa. Jadi anak-anak murid cikgu, itu adalah imbangan secara dinamik tanpa alatan. Jadi kita nak teruskan lagi kita punya imbangan dinamik kita dengan menggunakan beberapa alatan. Alatan yang pertama. Kita nampak tak ada apa dekat bawah tu. Kita menggunakan pundi kacang. Jadi Kak Eli ambil warna hijau. Cikgu ambil warna ungu. Okey. Jadi cikgu mulakan dulu. Dia sama saja macam tadi. Dia punya konsep. Cuma kita ada alatan. Okey, cikgu naik. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, letakkan di atas kepala dan terus berjalan. 1, 2, 3, 4. Sampai 4 terus pusing. Berhati-hati Berhati-hati. Jadi kena pastikan pundi kacang berada di atas kepala. Kalau kita tak fokus nanti belum jatuh. Jadi kita kena fokus, pandang depan dan juga kena pastikan juga kita punya kaki ni terus berjalan ke depan. Jangan sengit ke sebelah jadi kita teruskan. Okey. Macam tu. Cikgu berjaya seimbangkan pundi kacang di atas kepala. Okey. Jadi cikgu dah berjaya. Jadi kita nak tengok pula. Kita tengok Kak Eli kita pula. Eli pula. Allahu Akbar. Okey.
Murid-murid boleh sediakan juga pundi kacang. Kalau tak ada pundi kacang, boleh ganti apa cikgu? Okey, tak ada pundi kacang boleh ganti dengan buku. Tak ada masalah. Untuk letak ke atas kepala lah. Baik, Kak Eli mulakan ya. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, 1, 2, 2, 3, 4. Trik, pusing. Secara berhati-hati. Baik. Okey. 1, 2, 3, 4. Okey. Ya, berjaya juga. Berjaya. Tahniah Eli dapat siapkan misi kita. Yang pertama. Yang kedua lagi mencabar. Ada lagi yang Ada mencabar lagi. cikgu. Tereng, magic. Okey. Oh, cikgu. Bukan cikgu Kak Eli ada juga ke? Sedia. Kak Eli nak tunjukkan Apa magic Kak yang Eli akan ni. keluar tu agak-agak tu? Tadang! Sama juga. Cikgu lupa. Nanti dua cikgu buat pundi lagi. Dan kita ada satu lagi cikgu. Satu Saya lagi, ada magic lagi satu. Bismillahirrahmanirrahim. Tadang! Apakah ini? Okey, jadi kita akan menggunakan sudu dan juga bola Pimpong. Semestinya sudu kita letakkan di mulut dan berjalan dengan seimbang. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Ini aktiviti agak mencabar sikit daripada tadi. Cikgu tak boleh bercakap jangan suruh cikgu saya bercakap. kira. Okey. 1, 2, mula. 1, 2, 3, 4. Pusing. 1, 2, 3, 4. Ya, cikgu berjaya. Okey. Tahniah, cikgu. Saya berjaya. Kita tengok Kak Eli kita pula. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, cikgu kira ya? Okey, boleh. Mula. 1, 2, 3. Hati-hati. Fokus dia, fokus. Berjadi pusing yang pertama. Pusing yang kedua. 2, 3, 4. Yeay! Dengan itu Kak Eli pun berjaya. Cikgu pun berjaya. Semestinya anak murid cikgu pun berjaya. Itulah dia kita punya aktiviti pada hari ini. Ya, itulah dia tadi aktiviti imbangan dengan alatan. Secara dinamik. Ya. Baik, cikgu. Secara keseluruhannya kita dah belajar macam-macam dah. Imbangan statik, imbangan dinamik, dengan alatan, tanpa alatan. Jadi apa yang cikgu boleh rumuskan kepada murid-murid kita? Yes, okey. Apa yang kita belajar pada hari ini, apabila kita mengimbangkan badan kita, imbangan dengan menggunakan alatan, nampak tak? Kita kena fokus. Itu adalah penting sebab bila kita fokus, kalau kita nak membaca BA bar, kita kena fokus kepada perkataan huruf ba. Kalau kita pada tempat lain, kita tak akan cepat mengingat. Sebab itu bila kita buat imbangan, nampak tak kita fokus. Kalau kita tak fokus, alatan kita boleh jatuh. Betul tak? Kita pun boleh jatuh bila kita berjalan. Jadi sangat-sangat penting aktiviti imbangan untuk proses bacaan, proses menulis. Sebab bila kita nak menulis, anak murid akan pandang kepada papan hitam, papan putih. Hitam dah tak ada dah, papan putih sekarang. Papan putih, dia kena fokus kepada huruf apa yang dia nak tulis. Jadi samalah bila kita pandang ke depan, kita nak berjalan, fokus. Itulah saya punya rumusan pada hari ini. Jadi pentingnya imbangan kepada anak-anak kita, anak murid kita. Jadi harapnya murid-murid di rumah praktikkan sentiasa kerana kita perlu menjaga kesihatan diri kita dan sentiasa cergas. Yes. Dan juga cerdas. Tak kiralah dalam kelas ataupun di luar kelas. Baiklah, itu sahaja Cergas Prasekolah untuk hari ini bersama dengan Kak Eli dan juga Cikgu Ayu. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye.